InsyaAllah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi membahaskan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita sambung bacaan di dalam kitab lama pada muka surat 793. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana li hadzal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini. Seterusnya yang kita raikan seluruh jawatan kuasa kerja muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi membahaskan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita sambung bacaan di dalam kitab lama pada muka surat 793. Pada perenggan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kitab satu lagi 642. Kitab baru 642, kitab lama 793. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abdullah bin Mas'ud, ataupun namanya dipanggil dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, di antara doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kepastian rahmatmu, ketetapan maghfirahmu ataupun keampunanmu,
kesejahteraan ataupun selamat daripada segala dosa, kemenangan dengan segala macam kebaikan, dan kejayaan keberuntungan masuk syurga dan selamat daripada api neraka. Riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menyatakan hadis ini sahih menurut riwayat Imam Muslim. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini di antara doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, dan sekaligus Nabi ajar doa ini buat kita semua. Jom kita tengok satu persatu apa yang Nabi minta supaya kita boleh minta benda yang sama. Antaranya yang pertama, Nabi mohon kepada Allah kepastian rahmat-Mu. Maksud dia, Nabi minta supaya rahmat Allah itu diwajibkan ke atasnya. Mujibatu. Mujibat tu wajib lah. Dia anugerahkan. Nabi minta supaya rahmat Allah sentiasa ada dengan dia, sentiasa bersama dengan baginda. Dan inilah juga, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, perkara yang sama yang kita kena minta. Kita mohon rahmat daripada Allah. Sebab apa? Sebab rahmat Allah ini dia benda yang paling mustahak dalam kehidupan kita. Saya selalu sebut rahmat Allah, bahasa Melayu pun rahmat. Tak, bahasa Melayu kita pun dipanggil rahmat Allah juga. Rahmat ini boleh kita nisbahkan dengan kasih sayang Allah. Boleh juga. Dengan rahmat Allah, Ustaz, saya sihat sampai pagi ni. Maksud dia dengan kasih sayang Allah, saya sihat. Rahmat juga boleh kita terjemahkan dengan anugerah. Anugerah Allah. Pilihan Allah. Kasih sayang Allah. Kurniaan Allah. Semua boleh berlaku. Jadi, kenapa penting rahmat ni? Sebab kita nak hidup selamat di dunia dan lebih-lebih lagi keselamatan kita pada negeri akhirat nanti. Jadi oleh kerana itulah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila seorang hamba di bawah rahmat Allah, maka tidak ada apa yang perlu kita risaukan. Bila Allah dah melindungi kita, merahmati kita, insya-Allah kita akan berada dalam situasi hidup yang penuh ketenangan. Hidup yang penuh kebaikan. Hidup yang paling penting saya sebut di awal tadi adalah ketenangan. Kan? Sebab tenang ni bukan semua manusia boleh dapat. Hari ni mungkin yang masuk sekolah darjah 1 tak apa tenang. Tingkatan 1 okey, darjah 1 ni meraung, memekik apa semua kan. Macam kita dululah, jangan gelak sangat. Kita pun sama je dulu. Jadi kita nak cari ketenangan itu. Ketenangan. Dan ketenangan itu datang dengan rahmat Allah. Sebab itu dalam hadis yang lain, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau kita tengok Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara tanda rahmat Allah kepada makhluk, iaitu apabila, kata Nabi, binatang buas tidak memakan anaknya sendiri. Itulah antara bukti kasih sayang Allah. Dia campakkan kepada singa, kepada harimau, kepada binatang-binatang buas yang lain. Sebuah buah binatang itu, dia takkan faham anak dia sendiri. Allah campakkan kasih sayang itu dalam diri binatang buas itu. Habis tinggi pun lepas beranak, dia gigit anak dia, pindah sarang. Itu saja. Kan? Dia gigit leher anak dia, bawa lari ke tempat lain. Dia takkan faham punya. Dia mesti cari rusa, kijang, pelanduk dan makanan dia yang lain. Itu rahmat Allah.
Bayang kalau singa, rimau ni dia faham anak. Maknanya tidak ada lagi generasi dia lah, akan habis kena makan gitu je. Tapi sebab kasih sayang Allah, dia nak panjangkan keturunan singa, harimau ni, maka Allah campakkan hidayah dan sayangnya, maka dia takkan makan anak dia sendiri. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita juga kena mohon rahmat Allah. Apatah lagi, sehari dua lagi insya-Allah kita akan masuk bulan Ramadan yang disebut dengan nama bulan rahmat, bulan kasih sayang. Bukan hanya sekadar kasih sayang Allah tumpah kepada kita di bumi ini, tetapi juga kasih sayang kita sesama makhluk dan sesama manusia boleh kita lihat begitu hebat kejadiannya pada bulan Ramadan besok. Kan kita akan jadi orang yang pengasih. Manusia akan bertukar wataknya menjadi manusia yang lebih pemurah. Dia akan jadi rajin ibadah, tak ada siapa suruh. Macam Puan Hajah Salwa sebut tadi, baca Quran sampai pukul 12, punya semangat kan. Jadi ialah kita ada benda lain lagi kan, kita ada kuliah, so kita ejah elok-elok lah. Dia Ramadan memang macam tu, tak ada siapa suruh baca Quran, automatik je nanti satu Ramadan cari Quran, berdebu dah. Dia lah balik bersih-bersih lah. Lepas tu dia ambil baca, lepas subuh baca 3 ayat, lepas tu dia kaki lah melunjur kan dalam telekung, memang sedap lah. Jadi 3 ayat je berjaya lah. Jadilah itu nak jadi punca masuk syurga. Bukan baca sebanyak-banyak, Allah tengok, Allah Mak Haji ni 3 je dapat, kesian pula aku tengok kan, bagilah syurga kat orang tu kan. Macam tu je rahmat kan. Kita masuk syurga pun rahmat Allah kan, Nabi kata. Bukan dengan hebatnya amalan. Dan kita kena mengaku dan kena berlapang dada amalan kita tidak hebat, itu saja. Minta maaf sebut lah, jangan kita rasa hebat, tak ada apa yang hebat. Kita semayang 5 waktu, macam saya sebut dulu lah. Kita solat fardu 5 daripada asal 50. Malam Isra' yang kita cerita bulan lepas tu, 50 waktu asal. Tiba-tiba Allah diskaun tinggal 5. Apa yang hebat? 1/10. 5 daripada 50 tu lah, lebih kurang 1/10. Kita semayang sikit sangat. Nah, kemudian kita puasa Ramadan 12 bulan, sebulan je tak puasa, 11 bulan tak puasa. Apa yang hebat kan? Lainlah kita 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa. Itu boleh lah, jalan pun mendada sikit lah, pasal 6 bulan puasa kot, tapi sebulan je. 11 bulan hantu raya kan, menteri darah kuat. Bayar zakat setahun sekali, ibu sekalian kan. Apa yang hebat? Saya hari-hari bayar zakat, hebat sangat. Jarang saya jumpa orang itu. Biasa kalau zakat fitrah pula ada, Ramadan saja, itu pun RM7 untuk setahun. Cuba bahagi tengok, malu nak tekan sama dengan, cuba RM7 bahagi 365 hari. Cuba kira 0.0 berapa jawapan dia. Satu hari berapa sen kita bayar kan. Itu pun komplain RM7 mahal. Dia cari yang murah sikit, RM9.50. Kepala otak dia kira sangat 50 sen. Jadi kita ni haji pula sekali seumur hidup. Kan. Jadi cuba tanya dalam diri kita, apa hebat amalan kita kan? Tak ada apa ibu sekalian. Ustaz tak ustaz, imam tak imam kita ke, siapa jamaah ke, tak ada apa, sama je kita. Amalan kita biasa-biasa je. Tak payah kita cabar-cabar Allah, aku ni amalan hebat, aku nak masuk syurga kerana amalan. Jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit kan. Nanti Allah suruh ni, biji mata sebelah ni, Allah kata kau bayar balik nikmat. Mampu kita nak bayar nikmat mata kan, sepasang yang Allah bagi, boleh tengok berjuta benda, berjuta warna.
pun kita tak daya nak bayar. Bangun tidur pagi pun doa bangun tidur tak baca, punya belagak gitu. Kan? Bayang kalau tidur mati macam mana? Berapa ramai orang tidak menghargai, dia bangun pagi tadi, dia rasa satu kenikmatan. Yang benda ni ibu sekalian, bukan semua orang boleh dapat. Ada orang tidur terus mati. Jangan cuba-cubalah pagi ni tidur sekuliah kan. Takut mati nanti. Saya takut itu je. Kan? Sebab tak ada orang tidur tu saya berani cakap supaya jangan tidur. Kan? Jadi sebab itu mintalah rahmat Allah. Belas kasihan. Boleh juga rahmat belas kasihan. Kan Nabi kata kamu masuk syurga kerana rahmat Allah, bukan kerana hebatnya amalan yang kamu buat. Lalu sahabat tanya Nabi, kau pun sama ke? Nabi jawab sama je. Sama tak? Walaupun dia Rasul, dia Nabi, dia hebat, pun sama. Ihsan. Belas kasihan Allah. Jadi sebab itulah, itu nombor satu yang kita kena minta, iaitu rahmat Allah. Yang sudah barang pasti, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, itulah rahmat Allah yang kita nak dakap ini terlalu banyak di bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Tak ambil ruang, tak ambil peluang, sangat-sangat rugi. Baik, yang kedua, Nabi minta ketetapan maghfirahmu, ataupun dia panggil keampunan. Kan, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun dengan Allah. Kita minta keampunan tu datang pada kita. Minta ampun dah. Kan, hari-hari doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, hari-hari doa pengampunan. Jadi ulama mengajar pada kita dalam soal taubat, dalam soal pengampunan, dalam soal berdoa, dalam soal meminta pada Tuhan, satu je dia punya aturan yang mesti kita jaga dan kawal selia dengan baik. Setiap benda tadi, taubat, pengampunan, berdoa, hajat, mesti kita letak sangkaan baik kepada Allah. Itu saja formula dia. Jangan letak sangka buruk. Saya dah bertaubat Ustaz, tapi entahlah Ustaz, suka hati Tuhan lah. Dia nak ampun-ampun tak mau sudah. Jawapan dia pakai masuk neraka besok ni kan. Memang tak ada lah. Kena letak sangka baik. Nabi minta pengampunan. Nabi tahu minta. Nabi ada dosa? Tak ada. Tapi pasal apa Nabi minta? Nabi nak ajar konsep merendah diri. Dia yang tak berdosa ni pun Allah jaga segala dosa baginda ni, dia pelihara lah, mana tak buat kan, dia dicegah daripada buat ni. Pun Nabi minta, ya Allah ampunlah dosa aku ya Allah, tetapkan keampunan itu kepada aku. Bayang kita yang dosa menimbun, yang hari-hari bangun tidur buka mata pasang telinga dosa saja sampai kan. Jadi lagilah kena minta keampunan. Terutamanya ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, Ramadan besok. Sebab hadis yang paling popular yang Nabi naik atas tangga mimbar tu, mimbar Nabi, anak tangga dia 3 saja. 1, 2 step, 3 step sampai atas. Masjid bukan macam kita lah, masjid tempat lain 30 anak tangga. Lelah Pak Imam. Pusing sampai atas, pening Pak Imam nak baca khutbah. Kan, tinggi benar tangga. Nabi punya anak tangga mimbar 3 je. Tuan-tuan kita tengok dekat kawasan Raudah kan, ada mimbar tu. Kan 3 je tu. Sikit je tangga dia, bukan banyak. Kan bila satu hari Nabi naik atas tangga, step pertama Nabi berhenti, Nabi cakap amin kan. Naik tangga kedua amin, tangga ketiga amin, lepas tu Nabi khutbah, habis selesai sahabat tanya, apa yang kau aminkan tu? Sahabat tak dengar apa, dia dengar amin aja. Jadi macam pelik pula. Tu Nabi cakap, salah satu dia kata Nabi, Jibril datang pada aku ketika aku naik tangga-tangga mimbar tadi. Dan Jibril kata, wahai Muhammad, celakalah. Jibril guna kalimah celaka atau binasalah. Celakalah umat kamu, kata Jibril, yang berjaya memasuki Ramadan sebulan penuh
dan dia keluar Ramadan dalam keadaan Allah tak ampunkan dosanya. Allahu Akbar. Nabi aminkan doa Jibril. Kiranya orang yang masuk Ramadan, kita panggil adat dia, sepatutnya dia keluar Ramadan tu macam Nabi katalah, seperti bayi yang baru lahir kan. Lepas tu nama dia Hari Raya Idul Fitri. Minta maaf cerita raya sikit. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah ni putih, fitrah ni bersih, fitrah baby ni tak ada dosa. Tiba-tiba malam raya dah buat dosa. Dah malam tu tarawih tak ada. Ui, dia punya merdeka tu kalah bangunan Merdeka 118 no? Punya tinggi. Dia punya tahap merdeka seronok. Habis sebulan punya ibadah ruyuk macam tu saja. Dia rasa, oh lega Ustaz, 30 hari penyeksaan berjaya dia atasi dengan baik. Dia rasa Ramadan menyeksa dia. Jangan ibu-ibu sekalian. Kita orang beriman ni menggeletar tadi nak masuk Ramadan. Menggeletar maksud tak sabar ni. Kan? Nak menunggu cahaya matahari pagi Ramadan tu. Oh, itu cahaya yang sangat luar biasa. Cahaya yang penuh rahmat, cahaya yang penuh pahala, penuh keberkatan. Jadi Jibril kata, celakalah umat kamu yang masuk Ramadan tapi keluar Allah tak ampun dosa dia. Pasal apa Allah tak ampun dosa dia? Pasal dia tidak memenuhi kriteria Ramadan tu dengan sebenar-benar. Contoh, minta maaf saya sebut, tiap-tiap tahun benda ni jadi. Dia puasa tapi tak sembahyang. Ada kan? Ramai. Yang lagi canggih, dia puasa tapi tak sembahyang fardu, dia sembahyang tarawih. Oh, yang tu lagi tinggi makam. Tarawih ni tak usah cakap lah kan. Malam pertama besok ni cuba tengok Masjid Al-Falah macam mana. Parking sampai tak ke mana-mana hala nak diparking. Kan? Punya ramai orang sesak. Ada orang puasa tapi aurat tak jaga. Allah, sedih. Nilai puasa tu kosong tau, ibu-ibu sekalian. Tu yang Nabi kata lapar dahaga tu. Kan? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Ramai orang puasa kata Nabi tapi tak dapat apa-apa ganjaran kecuali lapar dahaga. Sebab apa? Dia puasa saja, sembahyang dia tak buat. Dia puasa saja, aurat dia tak jaga. Dia puasa, zakat tak bayar. Dia puasa, suami dia tak taat, ibu ayah dia tak taat. Itu. Jadi itu yang Jibril kata celaka tadi. Patutnya Ramadan ni adalah bulan kita betul-betul pulun untuk dapat pengampunan Allah. Maknanya kita insaf, kita sedar diri. Paling tidak ada rasa kesedaran. Ya Allah, tahun ni umur aku dah katalah 55 lah contoh bukan umur saya umur ibu-ibu lah maksud dia. Saya masih muda. Jadi katalah, ya Allah, aku dah 55, aku dah 60 ya Allah. Dah banyak kali engkau bagi aku Ramadan sejak umur aku setahun, dah 60 kali ya Allah. Jadi aku pun tak tahu ke depan berapa kali lagi ya Allah. Jadi aku harap tahun ni kau bagi aku sihat, sebulan penuh ni aku nak pulun ya Allah. Aku pun tak tahu ke depan macam mana cerita. Makbulkan hajat aku ya Allah, ampunkan dosa aku. Mintalah apa saja tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Apatah lagi kita ada satu advantage, bangun sahur tu. Itu waktu yang paling mantap sekali. Itu waktu yang paling mustajab sekali. Kan? 2/3 malam akhir setiap malam. Bukan malam Ramadan je, setiap malam. Tapi dah sebab kita nak masuk Ramadan ni, kita fokus yang tu lah. Kan? Sebab kita akan bangun sebab sahur. Itulah Allah ni, dia Tuhan yang maha cerdik, maha bijak pandai. Kan? Dia mengatur tu betul lah. Sebab apa sahur tu makan atau minum. Itu je punca mana boleh bangun. Allah tahu, dia umpan kita dengan benda tu. Kalau sahur tu sembahyang sunat, Nabi kata bersahurlah kamu dengan sembahyang sunat 2 rakaat. Agak-agak dengan penceramah sekali bergulung dalam selimut tu. Bini kejut, bang, sahur bang. Apa sahur yang? Sembahyang sunat bang. Kau jalan sahur seorang kan. Tak bangkit.
Tapi bila bini kejut, sahur bang, apa dia? Tu, sardin dengan telur mata siap. Melompat duduk atas meja terus, kan? Allah tahu kelemahan kita ni. Bila tidur pun boleh bangun tu, sebab makan. Walaupun pagi subuh buta tu bukan waktu makan sebenarnya. Kita makan tu breakfast lah, lepas-lepas subuh tenang sikit kan. Tapi Allah umpan juga sebab Allah tahu manusia akan kalah kat situ. Itu yang Nabi kata, bersahurlah walau seteguk air. Jadi tompang semua orang bangun, ambillah peluang tu, tahajud ke 2 rakaat, lepas tu baca doa ke sikit kat, minta, lepas tu masak sahur, siap-siapkan sahur. Jadi itu peluang. Sebab itu Nabi kata walaupun seteguk air. Jangan kita cakap besar. Ada orang, saya sahur ni tak ada apa sangat Ustaz, sebab saya boleh tahan sampai ke maghrib kalau tak makan. Ini bukan cerita boleh tahan ke tak boleh tahan. Ini cerita ambil keberkatan, ambil sunnah. Jangan skip kita punya sahur. Tolonglah, kesian dekat Nabi tau. Saya cerita pasal sahur ni, saya sedih sebenarnya, sedih dekat Rasul, sedih Nabi punya bersungguh. Sampai Nabi kata bersahurlah walau seteguk air. Kalau tuan-tuan faham hadis tu, dia punya nada tu macam merayu tau. Kan? Ibarat Nabi kata, tolonglah bangun, kau minum air seteguk pun tak apa dah, kau bangunlah sekejap. Itu nada merayu. Tiba-tiba kita tak bangun. Tak kesian kat Nabi punya bersungguh. Nabi nak suruh kita bangun juga. Kau tak mau makan murtabak malam tadi, tak apa, air seteguk pun jadi. Seteguk ni geluk, itu seteguk. Tapi saya tanya ibu-ibu, sahur seteguk kan? Paling tidak segelas, kalau berbuka 1 jam kan. Itu. Tapi kenapa Nabi sebut seteguk air? Itu rayuan daripada baginda supaya tolonglah bangun. Dah bulan lain kau tak bangun, ni sebulan ni tolonglah bangun. 11 bulan dah wahara dah kita. Jadi tolonglah bangun. Nabi tidak cakap bersahurlah kamu dengan sepinggan nasi atau sebuku roti, nisbah yang banyak kan. Nabi tak sebut. Nabi sebut seteguk air. Seteguk itu 1 glub je, sikit, nisbah kepada sedikit. 1 poin dia Nabi merayu. Yang kedua, poin dia Nabi nak beritahu sahur orang tak makan banyak. Jarang jumpa sahur bertambah. Ada, tapi jarang. 3 kali tambah. Sah ada hantu raya tu. Itu je. Itu bukan dia dah tu, kan? Saya tapi lah ada orang sahur dia jenis tau. Ada orang mesti nak nasi. Nanya tok bini dia kan. Tapi kena sabarlah, hari-hari masak nasi. Nasi okey boleh masak, yang dia pening lauk tu kan. Nak mikir apa aku nak masak sahur besok ni, lauk tu. Nasi okey, tak masalah. Lauk tu ibu-ibu pening mikir kan. Jadi ada orang dia memang sahur mesti nak kena nasi. Anak-anak dia mesti nak nasi. Ada orang dia tak kisah. Macam saya sendiri tak nasi tak apa, saya okey je kan. Roti ke biskut ke apa tak kisah, bukan bahulu cecah roti pun jalan kan, tak ada apa. Senang bela ustaz, senang bela kan. Tu yang bam-bam kan. Jadi nak sebutnya macam-macam karinah lah kan. Tapi Nabi tahu dah waktu sahur jarang orang makan macam mana tengah hari atau malam kan, berbuka tu. Sebab tu Nabi kata seteguk air. Jadi ibu ambil peluang kita bangun tu, minta ampun dengan Allah kan. Sebab kita dah pernah beritahu dulu, dalam hidup kita ni, bila meninggal saja satu orang manusia, kalaulah na'udzubillahi min zalik, tapi kita cerita kalau hari mati tu Allah tak ampun dosa dia, habis lah. Mana nak hala lagi kan? Kemana nak dihala lagi? Kalau hari dia meninggal, malaikat azab malaikat maut tarik nyawa dia, pada saat dia tarik, dicabut itu, Allah tak ampun dosa dia. Kita nak pergi mana ibu sekalian? Tak ada ke mana hala, kecuali Allah akan humban manusia itu masuk dalam api neraka, na'udzubillah. Jadi sebab itu penting Nabi ajar. Nabi tak ada dosa ni, tapi Nabi minta juga supaya Allah ampunkan dosa ni. Yang ketiga, Nabi minta
kesejahteraan atau selamat daripada setiap dosa. Nabi minta doa supaya kita ni selamat daripada sebarang dosa. Maknanya Allah lindung kita lah. Kan? Sebab hari ni dosa ni macam-macam, ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dosa kecil ada, dosa besar ada, dosa sengaja ada, dosa tak sengaja ada, dosa terang-terang ada, dosa sembunyi ada, dosa buat sorang-sorang, dosa buat berjamaah, semua ada. Segala dosa ada pattern. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala dengan rahmat dia lindungkan kita, family kita, anak cucu kita daripada sebarang dosa. Kan? Paling kita takut hari ni dosa telefon bimbit. Sebab benda ni boleh menjadi satu, kita kata semua orang ada benda tu. Anak kita pun ada, kita pun ada, kena ada. Sebab itu zaman dia. Kan? Wajib ada lah kalau istilah hukum, tapi bukanlah kalau tak ada tu berdosa, bukan. Nah, kita kena ada kan benda tu. Beza dengan kita 80-an, 70-an, memang tak ada benda tu. Kan? Kita mainan kita tu lah konda-kondi, balik selipar, main lompat-lompat, gelang, getah apa semua tu kan. Lepas tu tembak-tembak pakai pistol tu lah, apa, buang batu seremban, lepas tu macam-macam lah, terjun sungai kan. Itu aktiviti kita dulu. Hari ni budak kena hujan berlari, bukan suruh terjun sungai, kena air hujan pun melompat masuk, punya penakut kan. Jadi budak-budak dulu ni dia berani, dia lain macam sikit, dia natural kan, semula jadi. Jadi sebab itu hari ni semua mengadap, sampai juling je mata tengok telefon kan. Scroll. Yalah, kalau dia scroll benda elok tak apa, ibu sekalian kan. Saya kuliah 2 hari sudah, hari Sabtu, jemputan Ambar Ramadan dekat surau, nama surau Al-Falah, Pekan Banting. Dia punya address dia surau Al-Falah, Pekan Banting. Rupanya betul-betul tengah pekan surau tu, tak ada rumah pun situ, rumah kedai, shop lot, tapi jamaah boleh tahan. Habis ceramah malam tu Ambar Ramadan, makan pula special berdulang. Lama tak makan berdulang kan, seronok. Jadi habis makan tu ada seorang, dia dengan anak lelaki dia datang salam, dia cium tangan. Lepas tu pengurusi surau tanya dia dari mana. Jadi hati saya berdetik, dia ni bukan orang sini ke kan, sebab pengurusi tak kenal kan. Dia tanya, awak dari mana? Saya daripada sekian-sekian, saya lalu nak pergi tempat lain, saya nampak poster, nampak Ustaz Bambang. Dia tak sebut nama Rahim Nasir, dia sebut Ustaz Bambang. Jadi saya pun singgah, dia kata. Saya singgah dengan anak saya. Rupanya ni nak cerita power je TikTok ni kan. Ibu-ibu jangan angguk-angguk je, download cepat sikit. Jadi dia kata, saya dah follow Ustaz sejak mula Ustaz buka TikTok masa PKP Ustaz. Dan hari-hari saya tengok Ustaz punya lah maghrib, lah subuh lah, Yasin lah, itulah Al-Muluk lah apa. Nampak? Dia ada kesan. Saya setakat ni ada dah 2-3 orang peminat, bukan peminat TikTok lah, yang follower TikTok kita, yang kita jumpa depan. Kan? Yang betul-betul kita tak kenal dia, kita jumpa dia. Itu seronok kan. Jadi saya pun tak sangka juga, sebab dia dah follow kita lama. Dia kata sejak mula Ustaz buat TikTok masa PKP Ustaz, saya ikut. Hari ni saya nampak muka Ustaz tadi, oh ini tak boleh jadi, dia kata. Siap selfie lepas tu kan. Jadi itu kebaikan. Kalau di scroll kuliah, ceramah ke apa kan, macam tadi saya on the way, saya buka map je, Google Map, nak tengok timing kan, jam tak jam. Lepas tu halfway isteri saya telefon, dia kata, bang ada hantar link tu, Abang Alim tengah kuliah, abang saya lah Ustaz Alim, dia tengah live. Saya pun tekan buka, dapatlah ilmu sikit dengar. Dia pun cerita bab Ramadan juga kan, dekat Penang. Jadi itu penting handphone ni. Tapi kalau dia salah guna, itu yang bahaya. Itu yang dosa hari-hari menimbun. Duduk tak duduk, masuk live orang, pergi maki orang tu, tak ada kerja. Orang tu cari rezeki, meniaga, angkat tudung, angkat jubah, jual apa semua dah, angkat kuih, karipak ke apa benda jual. Dah dia maki hamunnya kawan tu. Maki hamun Ustaz pun ya kak. Banyak dah. Lama, awal-awal dulu saya banyak kali kena. Dia babinya kita. Tulis, woi Ustaz babi. Macam tu je ayat dia. Kan?
Tapi dah lama dah saya tak kena benda tu balik. Saya rasa kawan tu dah meninggal dunia saya. Geram lah aku. Semua nak dibabikannya. Kan? Banyak lagi binatang lain. Bolah panda ke okey sikit. Kan? Tengok je ustaz. Habis nak dibabikan. Nak dicarut je ustaz tu. Minggu lepas kena sekali. Saya tegur pasal LGBT kan. Dia tak tahulah dia dengan LGBT ke apa. Dia marah, dia komen macam-macam. Sama kat binatang tu kat dia sebut. Lepas tu dia kata aku nak bunuh umat Muhammad yang jenis macam kau ni, dia kata. Tahulah dia Islam ke tidak. Tapi bahasa tu bahasa orang Melayu kita lah. Kan. Jadi tapi ada dah geng lain yang tolong pergi report lah. Report macam dekat TikTok tu, dekat Bigo ke apa, dia pergi report benda tu supaya dia kena block lah. Kan. Jadi itulah, tak ada kerja tapi buat dosa kering macam tu. Kan? Cubalah kita komen yang murni-murni kan. Komen yang baik-baik, komen yang membina. Ini dia tak tahulah dia kepanasan ke apa benda, kita pun tak faham juga. Jadi ibu-ibu sekalian, balik cerita kita tadi, minta doa supaya Allah lindungkan kita daripada sebarang dosa. Dan janganlah ada rasa keinginan untuk buat dosa. Ya, jangan rasa terniat ke apa, jangan. Kalau ada, cepat-cepat kita istighfar. Itu nombor 3. Yang keempat Nabi minta tadi adalah kemenangan dengan segala macam kebaikan. Wal ghanimah. Ghanimah ni kan habuan kan. Mana habuan daripada sebarang kebaikan. Mana kita minta pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kebaikan yang banyak, mudah kita nak buat baik. Sebab itu ibu-ibu sekalian, jangan lupa berdoa setiap pagi. Saya pun kadang terlupa kat doa tu, tapi kita minta lah. Kan, pagi ke lebih baik pagi lah, sebab kita baru nak mula hidup kan, pagi tu. Kita doa, ya Allah, Engkau tunjukkan aku kebaikan untuk hari ini dan kau permudahkanlah urusannya, ya Allah. Minta Allah mudah urusan kebaikan kita. Kita boleh cari, tapi kalau Allah tunjuk, itu lagi mudah untuk kita. Ibu-ibu duduk aja, keluar kan, tabung tunggu. Kan mudah. Tak payah kita cari tabung tu. Tabung tu serah diri pada kita kan. Mudah kerja kita. Jadi apa pun minta mudah. Mudah. Ramadan sebulan ni banyak aktiviti kita nak buat. Dan kami pun, ustaz-ustaz, ustazah semua ni, majoriti lah saya tengok, paling banyak ceramah kami memang bulan Ramadan ni, ibu sekalian. Memang bulan Ramadan. Nak menggambarkan banyaknya kebaikan itu. Sebulan Ramadan kami terlalu padat, ibu-ibu sekalian. Dengan kuliah duha, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, lepas asar, iftar, kuliah iftar. Lepas tu ada yang kadang lepas buka, lepas tarawih 5-6. Saya pernah satu kali tu satu hari 6. Mujur aku tak meninggal ya hari tu. Kan? Dalam 6 tu banyak pula siang pula yang tak boleh minum pula. Itu, tapi Allah bagi kekuatan. Jangan risau. Allah bagi kekuatan kan. Jadi sebab itu kebaikan ni paling banyak besok bulan Ramadan. Kan? Peluang nak sponsor, walaupun tadi banyak aja selalu ada sebut dah tutup, sahur dah tutup begitu kan, tapi boleh PM tepi dia kata. Ada kotak-kotak khas special limited edition kan. Jadi tak apa, kita cari. Habis penuh sini cari masjid lain pula kan. Banyak lagi ruang kan. Jadi peluang Ramadan ni janganlah kita abaikan. Dia sebab gini ibu-ibu sekalian. Sebab pahala tu lain. Nikmat dia lain. Seronok dia lain tau. Seronok. Kita orang beriman ni bila boleh buat baik tu rasa lega kan. Rasa lapang, rasa ya Allah nikmat yang kau bagi aku boleh tolong pula orang. Seronok. Kadang kita tak sempat buat pun, kita tengok orang lain buat baik, kita pun rasa lega lah. Bukan dengki, rasa lega. Dengki tu orang munafik. Saya tengok dalam TikTok ni banyak orang baik. Tak tahulah duit dia banyak mana ibu-ibu sekalian. Ada seorang perempuan tu kan, hari-hari buat video bagi duit kat orang. Muka tak nampak kan? Muka tak nampak. Bahagian belakang je dia tunjuk. TikTok. Dia pakai tudung. Orang Melayu Islam kita, perempuan,
Bagi bukan sikit dia pergi jumpa orang kutip sampah, bagi 100. Hari-hari video dia keluar, ibu sekalian. Saya tak ingatlah nama apa entah TikTok dia, tapi selalu nampak. ZZ ada seorang akak tu kan, banyak betul duit dia kan. Jadi kita tengok pun seronok kan, bukan dia ni nak beriak menunjuk, tu kita dah ada hati tak elok tu kan. Sebab dalam TikTok ni kalau kita tengok betul-betul, banyak je benda baik. Kalau kita search yang baik, kita akan jumpa baik. Dan TikTok ni dia macam tahu niat kita tu. Dia macam tahu, sebab dia ada algoritma dia tu, dia ada AI dia tu. Dia boleh scan kita ni suka pilih yang mana. Kalau kita like ceramah, dia akan keluar ceramah. Sekejap Ustaz Dasuki, sekejap Ustazah ni, sekejap Ustaz Rahim Nasir, sekejap Ustaz Bambam, sekejap Ustaz Rahim Nasir. Dia akan pusing Ustaz tu je. Kan? Kalau kita pilih berjoget, dia akan keluar berjoget. Kita pilih yang bukan-bukan itulah keluar. Kadang saya suka tengok orang mancing kan, saya like mancing, komen sikit, sekejap lagi bawah tu scroll keluar mancing. Dia macam tu, dia ada aturan dia. Dia kita tak boleh tipu dia. Kan? Jadi kebaikan tu banyak. Ramadan ni menimbun ibu-ibu sekalian. Terutama jangan lepas peluang kita bagi makan orang buka puasa. Yang kita sponsor suruh masjid, sponsor lah. Jiran kiri kanan sebelah rumah tu, petang-petang mentabak satu kan, roti john tu menu wajib, kuih sampan kan, kuih apa panggil, kuih sampan tepung pelita. Jadi macam-macam lah. Jadi kita bagi makan, kita rasa satu kepuasan. Sebab itu minta doa Allah mudahkan kerja baik kita. Itu je ibu-ibu sekalian. Walaupun kita tahu nak buat kerja baik ni dia bukan mudah. Halangan ada, cabaran ada, ujian ada, rintangan ada. Tapi bila kita niat elok-elok, kita doa baik-baik, Allah dengar. Dia akan bagi. Dia Maha mendengar. Dia akan bagi laluan tu. Susah macam mana, kita cuba buat. Walaupun kebaikan tu kecil. Kan? Saya bagi contoh. Saya ni jenis suka kalau highway plus terutama kan. Sebab plus ni highway paling besar di Malaysia, plus lah. Yang lain tu elite apa kecil-kecil. Saya kalau nampak ada halangan, saya akan telefon plus. Saya suka gitu. Sebab saya nak ambil pahala ibu sekalian. Kan? Saya simpan nombor plus tu 1888 berapa tu kan. Saya simpan. Baru ni hari Rabu tadi saya kuliah Seni River, kilometer 399.6. Saya ingat saya nampak lane paling kanan. Ialah sebab ustaz semua duduk lane kanan. Bekal-bekal pemandu F1 semua lane situ lah. Lane kanan sekali. Kan? Jadi saya tengok tayar lori yang pecah-pecah. Bersepah kan. Walaupun ada dekat divider tengah, tapi ada yang atas jalan kan. Dengan dawai, dia berdawai kan. Jadi bahaya, kita pun mengelak dengan laju. Mula saya dah terlajak lah, aku nak telefon tak boleh, aku kena telefon, rasa bersalah pula tak telefon kan. Saya telefon, dia tanya, ya encik, saya kata ada kilometer 399.6 arah utara ni, jadi ada sekian-sekian lah tayar begini. Okey encik, nanti kita hantar petugas lah untuk kutip. Jadi bukan kita yang pergi kutip, kita call saja, bagi tahu saja, dapat pahala tu. Bukan saya berhenti berlari dengan jubah aku lagi kutip, lepas tu kena langgar lori aku syahid kat situ kan. Bukan. Kita benda senang ibu-ibu sekalian, angkat call je. Sebab itu simpan lah nombor-nombor ni jalan raya punya apa pengendali tu kan, plus ke gateri ke lata ke apa benda pun, elite ke apa, nampak aja macam itu hari ada sekali terbakar. Naik flyover tepi pusing tu terbakar rumput. Saya call, tapi tak apa encik, kita dah dapat lah aduan kebakaran. Dah ada orang call, tak apalah, kita pun at least dapat lah pahala kan. Jadi senang nak dapat pahala ibu sekalian, sangat senang. Jadi sebab itu apatah lagi Ramadan besok ni berganda. Nabi kata satu amalan sunat Allah bayar dengan pahala wajib. Yang selama ni kita sedekah duit tu sunat, besok Ramadan sedekah, pahala dia dah jadi wajib. Besar lah maksud dia. Kita baca Quran tu sunat, tadarus tu sunat. Kita baca masa Ramadan besok, dia bayar pahala wajib. Dan Nabi kata setiap benda fardu yang kamu buat di bulan Ramadan, kamu akan dapat bayaran 70 kali ganda. Yang ibadah yang sama di luar Ramadan, 70 kali ganda. Maksud dia,
saya tak tahu kita sedar ke tidak, setiap hari yang kita puasa tu sebenarnya kita dapat pahala 70 kali ganda tu. Kita puasa Ramadan tu ibarat luar Ramadan 70 kali kita puasa. Besar, jangan main-main. Kita sembahyang subuh pagi ni, pahala dia sembahyang subuh je, satu je. Hari Khamis insya-Allah puasa, kita sembahyang subuh pagi tu, buatnya 2 rakaat sama, tapi pahala 70 kali. Mana nak dapat ibu-ibu sekalian? Baik tu orang beriman ni dia terlalu excited, terlalu teruja, tak sabar-sabar nak masuk Ramadan. Walaupun ada orang tak sabar nak beraya tu, tapi ada orang beriman dia tak sabar, seronok. Yalah, raya bukan saya kata salah, boleh, tapi kadang preparation raya tu lagi besar daripada Ramadan. Itu yang kita risau. Tuan-tuan ibu-ibu pergi tempat saya, Elmina tu, kawasan situ lah, on the way nak balik ke rumah saya, ada satu kawasan nama Elmina. Kawasan tu ramai orang datang sebab tempat dia cantik kan, dia ada tasik, dia ada gelung kala-kala tu, dia ada macam-macam tempat-tempat riadah lah, maksud dia orang jogging, berbasikal apa kan, bawa anak-anak. Tempat berlakon pun ya ke, penuh drama kat situ je berlakon kan. Jadi diorang sedang buat satu tapak karnival raya, jom havoc. Kau main-main kau kan. Saya tengok tadi lalu, saya tengok kemah dah macam pada Arafah ni ibu sekalian. Dia punya kemah putih punya banyak, siap tulis tepi tu, karnival terbesar di kawasan Shah Alam, bermula 23 Mac. Ni saya tolong promosi bagi pihak tak kena bayar je. Bermula 23 Mac sampai 22 April. Pagi raya baru habis. Ambil kau, nak sangat. Entah apa nak dijual saya pun tak tahulah. Tapi saya nampak macam ada kemah tu dia macam untuk surau. Itu bagus je. Sebab saya nampak ada 2 tangki air. Ada 2 tangki air besar hitam tu dia letak atas tanah tu. Mudah-mudahan untuk wuduk semua, mudah-mudahan lah, sebab situ tak ada surau. Kawasan tu kawasan lapang je. Kan. Jadi jemputlah ya. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, yang itu penuh besok. Tengoklah besok. Kan? Karnival kat, jangan sampai tak tarawih pula kan. Dah ada tapak surau boleh tarawih kat situ kan. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, itu maknanya kita minta Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Kan? Macam mana yang Rasulullah doa. Dan kemudian wal fauza bil jannah. Yang kelima kot, kita minta keberuntungan atau kejayaan kita di dalam syurga besok. Kita minta syurga kan. Jangan cuba-cuba minta neraka atau buat-buat ayat sedih. Jangan. Saya tak dapat syurga pun, yalah kalau dah neraka nak buat macam mana ustaz? Jangan buat ayat sedih bodoh gitu. Geram pula kita ni kan. Jangan buat-buat ayat seronok dengan api neraka, jangan. Kan? Sebab apa? Sebab syurga ni, sekali lagi saya ulang, Ramadan besok kita minta syurga tiap-tiap malam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu kan doa dia. Yang Tok Bilal baca, Tok Imam baca selang seli tarawih, kita amin-aminkan ramai-ramai itu kan. Itulah benda dia. Minta syurga, minta syurga. Sebab syurga ni adalah tempat pembalasan yang paling terbaik dan kekal abadi. Dah masuk syurga ni ibu sekalian, dia punya kenikmatan dia macam yang Rasulullah sebutlah, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga itu kata Nabi, yang di dalamnya adalah apa yang hati kamu, apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah tergambar atau terlintas, semua ada dalam syurga. So tak payah imagine, memang tak akan terimagine. Sebab syurga ni kata ulama, selagi kita boleh bayang, itu belum mencapai SOP syurga. Selagi boleh imagine, macam orang kata, ustaz agaknya bidadari ni cantik macam pramugari ustaz. Kan contoh kan pramugari comel-comel kan. Jadi dia bayang, agaknya body dia apa semua ni macam pramugari kot. Contoh. Selagi boleh bayang, itu belum bidadari. Belum. Bidadari ni tak boleh bayang.
Boleh dengar je cerita ustaz-ustaz. Yang ustaz bercerita macam nak rak pun, dia pun tak pernah tengok. Yang ustaz bercerita bidadari comel lah, begitu begini kan, mata dia biru bersinar itu ini, dia pun tak pernah tengok tuan. Kan? Ustaz tu pun tak boleh nak bayang macam mana tak. Boleh cerita saja. Jadi kenikmatan syurga kena ingat, setiap hari nikmatnya makin bertambah. Dunia setiap hari nikmatnya makin berkurang. Betul. Kita kena sedar, dulu semua kita boleh telan. Masa muda tak? Semua. Orang kata membujur lalu melintang patah. Pantang nampak aje, semua dengap je. Hari ni dah mula ada jenis-jenis makanan yang kita tak boleh sentuh dah. Saya minta maaf ibu-ibu sekalian, saya memang hantu. Sabar, belum habis. Tersedak. Saya bukan hantu, saya manusia. Saya hantu buah mangga. Saya nak cerita tu. Saya hantu buah mangga. Masa bujang sampailah mula-mula kahwin tu, saya boleh makan buah mangga. Tapi selepas itu Allah tarik sikit nikmat, tak boleh makan. Dia jadi gatal mulut. Macam allergic sikit lah, gatal-gatal kudis kan, naik kat bibir. Basuh lah macam mana petua entah apa kebut, dia akan naik lepas 2-3 hari dia mula gatal sikit. Getah dulu, tapi basuh kat mana pun kan. Jadi tapi alhamdulillah, mangga siam ke apa saya tak tahulah, tapi mangga Malaysia pun tak siam sangat pun, gatal juga dia, kan. Tapi alhamdulillah air mangga okey. Nampak, Allah tarik sikit buah tapi air mangga okey. Tapi kalau hari ni ibu nak belanja buah mangga, saya telan je, saya tak ada masalah, saya okey je. Gatal cerita lain. So, saya tak boleh buah mangga ibu sekalian. Fresh orange okey, tapi tak pernah dapat kat sini. Baik, macam hari Sabtu itu hari yang saya kuliah Banting tu kan, lepas makan berulang tu ada pula buah mangga sepinggan. Aku seorang je. Yang 4 orang lagi duk borak-borak lantak gua lah. Saya seorang, saya angkat pinggan tu terus. Punya berantu kan. Jadi, tapi nikmat lain Allah masih bagi. Itu yang saya bersyukur. Ada orang tak minat durian. Raja segala buah ni orang panggil durian kan. Oi, dia tak minat. Bau pun dia pening oh. Kan? Ada. Anak saya yang sulung perempuan, saya minat. Adik dia yang bambam macam ayah dia ni, okey sikit. Dia boleh lah, dia boleh sikit minat. Saya dengan isteri okey kan. Jadi untung tak jimat sebab 2 orang je makan. Kan? Ada orang dia tak boleh makan durian, tapi masalah air durian tak ada. Yang jenis macam air mangga tadi tu kan. Saya air mangga on jalan kan. Jadi sebab itulah hari-hari dunia nikmat tu makin kurang. Allah tarik, yelah, nikmat badan. Dulu handal sangat, angkat beras 14 pikul atas bahu kan. Ibu-ibu kiri kanan gendong bakul pergi basuh baju kat sungai kan. Pergi sidai baju 2 besen okey. Hari ni angkat telur sepapan slip disc. Angkat handbag belah sini pun sakit bahu dah. Beli besar-besar lagi kan. Dah tahu dah tua-tua beli yang kecil-kecil udah lah kan. Jadi kita angkat handbag pun dah tak larat lagi macam tu. Allah tarik nikmat. Dulu bangun tidur segar, terus tegak. Sekarang nak stand tu, ya Allah, 5 minit setengah nak tolak sini sikit, mengejar sini sikit, nak tegak tu, nak lunjuk kaki kan, sementara nak boleh tegak tu, Allahu Akbar. Betul kan. Allah tarik nikmat tulang, nikmat lutut, nikmat pinggang, semua Allah tarik. Mata dah kelabu pakai spek lah. Kan, dah kelabu asap. Jadi sebab itulah, apa pun syurga dia bukan macam tu. Syurga makin hari makin nikmat, makin hari makin sedap, makin hari makin lawang. Kita dunia makin hari makin pudak-pudak. Tak apa nak comel lah kan. Masa mula kahwin tu yang tok lelaki tengok je muka kita 24 jam. Pergi dapur dia ikut, pergi depan dia ikut, masuk bilik dia ikut. Hari ni agak-agak macam ni. Ikut juga kan. Alhamdulillah. Tapi tak apa pandang lah kot. Tak baik lah saya ni kan. Jadi yelah, masa mula-mula kahwin dulu kan, dia kata ayang kena tidur mesti pandang muka abang, kalau tidak abang tak boleh tidur. Mula-mula kahwin dah 40 tahun kahwin,
Pusing belakang ayang. Abang tak boleh tidur pula tengok muka ayang. Kau ajar tu laki dia. Kan? Kau ajar tu laki macam ni. Baik, jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, syurga makin cantik. Nabi kata kamu kalih pandangan pun, tengok balik semula dah makin lawa dah. Bidadari tu. Budak pelayan tu dah comel dah. Daripada jauh nak Allah kata macam mutiara yang berkelip-kelip lah, bersinar-sinar. Dia datang dekat dah makin lawa. Dekat makin lawa. Kita suruh dia ambil air, dia datang balik lagi lawa daripada tadi pula. Tu dia syurga. Tak nak juga, tak tahulah nak cakap apa dah. Kan? Tak mau juga syurga, pilih jalan neraka, tak tahulah apa nak cakap dah. Berbuih dah mulut orang kata kan. Jadi sebab itulah, untungnya ibu-ibu, sahabat-sahabat semua yang mengaji, yang hadir, yang online apa semua ni, itu rezeki kita lah. Bila kita mengaji ni, kita diingatkan benda-benda macam ni, orang kata dia semangat tu kan, dia recah balik kita punya aura, semangat, benda baik, dia akan refresh balik insya-Allah. Dan yang terakhir sekali dalam doa itu, wan najata minan nar, iaitu diselamatkan, minta Allah selamatkan kita daripada bakaran api neraka. Allahu Akbar. Jadi kemuncak kesengsaraan hidup manusia adalah dalam neraka. Dia konsep dia sama macam syurga juga, cuma dia terbalik. Makin hari makin panas, makin hari makin sakit, makin hari makin azab, makin hari makin pedih. Dia jadi gitu. Mana boleh tahan ni ibu sekalian. Ada seorang moderator saya, dia pun ada ni menonton, dia beritahu kat saya, ada tak tahulah kawan dia ke siapa tu kan, dia kata dia tak takut neraka. Ada no? Ada. Aku tak ada hal lah setakat api neraka tu apalah sangat. Oi, jangan oi. Saya beritahu kat moderator saya tu, kata dia ambil kuali panas ke apa, pergi siram kali tengok kat muka dia kan. Kok ia boleh handal sangat? Jangan. Api dunia yang sejuk 70 kali lebih sejuk daripada api neraka ni pun orang tak boleh tahan. Kan? Terbakar kain kita pun, masa kita anak dara masak kuih baulu, terbakar kain. Meloncat dengan kuih baulu ke mana, kita ke mana lepas tu. Kan, cari air padam, pasal panas. Tak payah kata api neraka, buat unggun api ni. Kan? Buat unggun api duduk depan tu, lari ke belakang, panas. Api gas dapur tu pun panas. Potong rokok tu pun panas. Tak tahan kita. Azomoto tak usah kira. Saya pernah kena azomoto dalam zaman jahiliah Quraisy dulu. Kan? Yalah, zaman-zaman berempit tu kan. Jadi kembung tu dekat betih tu, kembung terus. Kelang kabut ambil Colgate orang kata kan, sapu bagi dia kecut balik. Itu pun meninggalkan bekas yang kekal abadi. Kan? Ada lagi bulat hitam kat situ kan. Jadi itu api dunia. Api-api handal suruh dia duduk atas exhaust tu tengok. Kan? Pandaskan enjin 10 minit, exhaust motor suruh duduk bersila atas tu. Kau ia handal sangat. Berani dia kata, aku tak ada hal neraka ni. Tahan je lah. Tahan kepala otak dia nak tahan. Api dunia pun tak tertahan ibu-ibu sekalian. Orang terbakar rumah rentung habis. Aksiden kereta terbakar ada sekali tahun lepas bila yang viral tu kan. Ada gambar orang tengah terkapar dalam api tu kan. Kat Johor ke mana masa tu. Aksiden dengan lori tu. Kan. Jadi itu pun habis, mati, sakit, panas. Jadi tak usah kita cakap besar sangat. Tak apalah ustaz, masuk neraka sekejap, tahan. Kau tahu mana sekejap? Elok je ayat ni. Sekejap je ustaz, tahan dah kejap. Lepas tu masuk syurga. Kok ia masuk syurga? Kan? Kok ia masuk syurga ibu-ibu sekalian? Allahu Akbar. Jadi itulah pentingnya kita ni mengaji, kita berkuliah, kita cari ilmu supaya benda ni jadi satu ingatan kepada kita. Reminder lah. Jangan kita ni seronok sangat, jangan kita ni leka sangat, jangan kita ni terabai sangat. Sebab itu penting kita kuliah. Ibu-ibu pun dah kuliah puluh tahun dah di sini. Saya pun mengajar lama juga kat sini, walaupun kitab tak habis-habis lagi. Lama dah saya rasa. Kan? Lepas ni kena guna kitab nipis sikit. Cepat habis. Kan? Baik, jadi ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu doa yang terakhir.
yang dibacakan oleh Nabi SAW, dan itulah juga doa yang kita kena minta. 6 perkara yang Nabi pohon tadi, supaya apa yang kita buat ada sandarannya, ada peraturan yang kita kena ikut. Kita bukan sembrono, tapi kita ikut aturan Allah dan Rasul. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit yang kita share pada pagi ini dapat kita ambil iktibar dan pengajaran bersama-sama. InsyaAllah jadual saya yang berikutnya pada awal April, Isnin minggu yang pertama di bulan Ramadan nanti, pukul 10.30 macam biasalah, kita anjak setengah jam untuk laluan tadarus. Jadi panjang umur murah rezeki, kita jumpa pada tarikh yang berkenaan. Dan terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada pagi ini, yang menonton semua live dalam semua channel yang ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Baik, wallahu alam. Apapun, saya dahulukan terima kasih atas sumbangan ibu-ibu nanti, dan juga saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau ada kelemahan, kesilapan. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah izinkan kita mengecapi Ramadan sebulan penuh pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat beribadah dengan sebaiknya, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah Suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.